Assalamualaikum, saya Aini Syazana dari Unit PM1, siswa guru IPG Kampus Datuk Razali Ismail. Di sini terdapat satu contoh karangan yang telah ditulis oleh pelajar tahun 6 yang bersekolah di Perak. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah untuk menunjukkan kesalahan yang sering dilakukan oleh pelajar yang kebiasaannya pelajar-pelajar ini tidak mengetahui yang ianya adalah salah kerana ia telah pun menjadi kebiasaan para pelajar untuk menulisnya dalam karangan kerana bagi mereka itu adalah penggunaan ayat yang betul, namun tetapi itu adalah salah. Jadi saya ingin membetulkan para pelajar yang melihat video ini supaya anda lebih jelas dan juga tidak akan mengulangi kesalahan yang sama ketika membuat karangan, dan juga dekat situ anda boleh menambah markah ataupun mengekalkan dan juga mendapat markah bahasa yang penuh dan tidak akan ditolak di mana-mana bahagian. Kerana itu amatlah membantu untuk memperoleh karangan yang mantap dan juga mendapat A dalam subjek Bahasa Melayu. Mari kita lihat perenggan yang pertama yang telah beliau tulis ataupun pendahuluan bagi sesuatu karangan. Di sini kesalahannya terdapat di ayat yang kedua, iaitu selalunya masyarakat di Malaysia bercuti ketika cuti sekolah ataupun semasa cuti di hujung minggu. Yang menjadi kesalahan bagi ayat ini ialah di hujung minggu. Kita sendiri faham yang beliau ingin ataupun penulis bagi karangan ini ingin menjelaskan waktu, iaitu dia ingin mengatakan yang rakyat Malaysia selalu bercuti pada hujung minggu. Jadi perkataan di itu tidak boleh digunakan kerana di itu dia adalah tugasnya untuk menerangkan ataupun menunjukkan sesuatu tempat, sedangkan hujung minggu itu adalah masa. Jadi perkataan sendi yang bersesuaian untuk digunakan bagi ayat ini ialah pada. Jadi beliau harus menukarkan di itu menjadi pada hujung minggu. Dan yang kedua, kita tengok ayat yang ketiga, iaitu antara tempat. Kesalahan yang kedua ialah ayat yang ketiga, iaitu antara tempat-tempat yang sering dikunjungi adalah seperti Pulau Pangkor, Kuala Lumpur, Teluk Batik dan Pulau Pinang. Dekat sini kesalahan pertama kita boleh tengok iaitu antara tempat-tempat. Sebenarnya perkataan antara tu dia ingin menunjukkan iaitu pilihan yang banyak. Jadi antara tu pun dah tunjukkan perkataan yang banyak. Jadi kita tak perlu lagi menggandakan perkataan tempat-tempat tu, kerana antara tempat saja dah cukup untuk menunjukkan yang tempat itu banyak. Jadi dekat situ ada unsur lewah, kita panggil sebagai unsur lewah, iaitu unsur yang berlebihan untuk menerangkan sesuatu perkara. Dan kesalahan yang ketiga juga terdapat dalam ayat yang sama, iaitu perkataan Teluk Batik dan Pulau Pinang. Sepatutnya sebelum perkataan dan Pulau Pinang itu, sebelum perkataan dan tu harus didahului dengan tanda koma. Batik. Selepas Teluk Batik, kita letak koma dulu, baru kita masukkan dan Pulau Pinang, lepas tu titik. Dan itu sahaja kesalahan yang terdapat untuk ini, iaitu dalam pendahuluan, iaitu terdapat 3 kesalahan. Untuk perenggan yang kedua ataupun isi yang pertama, kesalahannya terdapat di ayat yang ketiga, iaitu mereka boleh bermandi-manda, merentas hutan dan bermain di taman tema. Apa yang menjadi kesalahan di sini? Beliau telah menggunakan istilah yang salah untuk perkataan merentas hutan. Sepatutnya merentas ini selalunya kita gunakan sebagai merentas desa dan sebagainya. Jadi untuk hutan, kita harus menggunakan perkataan meredah untuk menunjukkan kesungguhan ataupun kepayahan kita untuk merentasi sesuatu itu. Sebab selalunya kalau kita gunakan merentas desa, itu hanya adalah menunjukkan perbuatan yang tidak memerlukan begitu banyak tenaga. Tapi meredah hutan, kita memerlukan lebih banyak tenaga. Jadi istilah sesuai untuk hutan ialah meredah dan bukannya merentas. Dan ayat yang seterusnya, itu semua betul kecuali istilah. Untuk perenggan yang ketiga ataupun isi yang kedua, kesalahannya terdapat di ayat yang terakhir, iaitu kesalahan yang sama seperti yang tadi, iaitu beliau tidak meletakkan tanda koma sebelum perkataan sebelum perkataan dan tiga indahan alam, dan sepatutnya dia dahului dengan perkataan koma dahulu, meletakkan perkataan dan. Itu sahaja kesalahan bagi perenggan yang ketiga. Untuk isi yang ketiga, penulis tidak melakukan sebarang kesalahan. Jadi ingin saya ingatkan, semua pelajar digalakkan untuk membuat ayat yang ringkas namun mempunyai isi dan juga olahan yang mantap.
Untuk isi yang keempat, beliau memulakan ayat beliau dengan menggunakan akhir sekali. Untuk makluman semua, jika kita memulakan kita punya ayat dengan akhir sekali, itulah menunjukkan kesimpulan. Jadi haruslah dielakkan kerana mungkin penulis ataupun pembaris kertas itu sedikit tegas dan beliau beranggapan ini adalah penutup dan beliau tidak akan melihat kesimpulan yang anda lakukan kerana bagi beliau ini adalah merupakan penutup bagi sesuatu karangan itu. Jadi mungkin boleh gunakan perkataan lain seperti di samping itu, tambahan pula dan sebagainya. Antara kesalahan yang beliau lakukan, yang pertama sekali ada akhir sekali yang tadi. Untuk ayat yang terakhir, beliau telah melakukan penyusunan ayat di mana predikat telah dikedepankan. Jadi ini adalah ayat yang salah kerana seharusnya perkataan agar percutian tidak sia-sia berada di belakang kerana itu merupakan ayat komplement keterangan harapan, iaitu dengan menggunakan perkataan agar. Kita semua tahu agar ialah kata hubung pancangan komplement harapan. Ayat yang betulnya ialah ibu bapa boleh meminta anak-anak menulis catatan tentang ilmu pengetahuan tersebut agar percutian tidak sia-sia. Jadi itulah kesalahan yang terdapat di isi yang keempat. Kesimpulan yang telah beliau melakukan ini, ada terdapat kesalahan ayat yang kedua, iaitu beliau menggunakan kata namun. Untuk makluman, kata namun ialah bukannya penanda wacana. Sebaliknya, ia adalah merupakan kata hubung. Jadi kata hubung harus berada di tengah ayat, bukannya di pangkal ayat. Itu juga boleh menyebabkan penulis ditolak markah bahasa. Jadi itu sahaja yang ingin saya sampaikan kepada semua. Saya harap perkongsian saya ini dapat sedikit sebanyak membantu murid-murid untuk membuat kesimpulan, untuk membuat karangan yang lebih mantap dan memastikan markah bahasa anda tinggi supaya anda boleh mendapat A dalam karangan. Sekian. Terima kasih.